Salam sejahtera dan salam seraku sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, pembangunan dan pembinaan modal insan kelas pertama merupakan agenda terpenting bagi mewujudkan masyarakat yang berpendapatan tinggi dalam memacu pertumbuhan ekonomi mampan dan kukuh. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, membangunkan sebuah negeri terbesar di Malaysia merupakan suatu cabaran yang perlu dilaksanakan dengan penuh iktizam dan kesungguhan khususnya dalam merapatkan jurang di antara kawasan bandar dengan luar bandar. Oleh itu, pelbagai projek pembangunan infrastruktur berskala besar seperti rangkaian jalan raya yang baik sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Tujuannya adalah untuk membolehkan aktiviti ekonomi dan pelaburan dapat bergerak pantas serta sampai ke kawasan luar bandar yang mempunyai sumber alam yang dapat dimajukan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Convocation UNIMAS kali ke-26 di Arena Gemilang Detar Putra UNIMAS pada Selasa. Ujiannya lagi bagi merealisasikan impian tersebut, Sarawak memerlukan lebih ramai tenaga kerja mahir dalam semua lapangan pekerjaan. Dalam pada ini, beliau turut memberitahu peranan UNIMAS sebagai nadi ilmu di Kota Semerahan amat diperlukan dalam memastikan program akademik yang ditawarkan dapat memenuhi keperluan pasaran kerja yang diperlukan di Sarawak serta Malaysia secara amnya. Selain menyediakan infrastruktur asas di Sarawak, kepakaran para pendidik UNIMAS turut diperlukan dalam mengenal pasti potensi baru yang dapat digunakan untuk memacu agenda pembangunan Sarawak maju menjelang tahun 2030. Justru dalam hal ini kita berharap para pendidik UNIMAS dapat memperbanyakkan pendidikan dan inovasi yang memfokuskan kepada kemakmuran ekonomi, kelestarian alam sekitar dan komuniti inklusif yang terdapat di Sarawak. Sehubungan itu, katanya Kerajaan Sarawak berharap UNIMAS dapat menjadi pemangkin serta rakan strategik melalui kegiatan penyelidikan dan perkongsian kepakaran yang dapat membantu Kerajaan Sarawak dalam merealisasikan impian menjadi negeri maju. Berita seterusnya, rakyat dinasihatkan untuk terus berwaspada bagi mengelak wabak COVID-19 dari terus menular dalam kalangan masyarakat. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Datuk Ahmad Douglas Embas berkata, langkah berjaga-jaga perlu diambil susulan negara sedang berdepan gelombang kecil COVID-19 membabitkan subvarian Omicron XBB seperti yang diumumkan Menteri Kesihatan Malaysia Khairil Jamaluddin pada Isnin. Please appeal to all Sarawakian, especially in this coming general election. Must take precaution as much as possible. Please, we must, especially when you are in the big crowd. Sarawak is still having cases every day. They're still around, so please take precaution with the new variant, which we really doesn't know the degree of seriousness. So it's even more important for us to continue to be vigilant. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Persidangan dan Pameran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Borneo kali ke-7 BOSH 2022 di Kuching pada Selasa. Terdahulu semasa berucap dalam Majlis Perasmian BOSH 2022, Datuk Ahmad Douglas Ugah yang merupakan timbalan Premier Sarawak berkata, aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja perlu sentiasa diutamakan dalam pembangunan ekonomi atau perniagaan. Ujar beliau lagi, sekiranya kecederaan dan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda atau suasana tempat kerja yang selamat dari segi kesihatan diabaikan, ia akan membawa kemudaratan kepada pekerja, majikan serta alam sekeliling yang akhirnya akan merugikan semua pihak. Justru tidak dapat dinafikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja adalah faktor yang amat penting di semua sektor yang harus diberi perhatian yang serius.
Oleh itu, usaha untuk mempertingkatkan kefahaman semua pihak mengenai keperluan dan menyediakan tempat kerja yang baik harus dipuji dan mendapat sokongan semua pihak berkepentingan. Saya ingin memberi jaminan bahawa Kerajaan Negeri Sarawak adalah komited dan akan terus menyokong usaha-usaha yang dimainkan oleh pihak di dalam memastikan kesejahteraan setiap lapisan masyarakat. Usaha NEOS sebagai sebuah agensi kerajaan persekutuan di bawah Kementerian Sumber Manusia perlu diberi sokongan sama ada oleh pihak kerajaan maupun pihak industri. Beliau menambah, NAYOS melalui penganjuran Bosch 2022 ini adalah antara aktiviti yang dapat memberikan ilmu pengetahuan dan perkongsian pendapat di dalam memastikan kemalangan yang membawa kecederaan maupun kematian dapat dikurangkan. Ujar Dato' Ahmad Douglas Ugah lagi, tema Bosch 2022 iaitu kesaksamaan, kelestarian dan kemakmuran seharusnya menjadi pegangan. Sementara itu, pengerusi NAYOS Dato' Wilson Ugak Kumbong berkata, Bosch 2022 diadakan untuk mengumpul para pengamal keselamatan dan kesihatan, majikan dan pekerja serta pakar-pakar dalam pelbagai disiplin dalam usaha memperkasa keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan di tempat kerja. NAYOS telah membawa 12 orang pakar dari dalam dan luar negara dalam pelbagai disiplin yang akan memberikan manfaat kepada semua. Bosch 2022 kali ini juga menghimpunkan kurang lebih 400 peserta, 18 organisasi pemamer dan NAYOS juga menjemput pelawat dan pelbagai organisasi kerajaan dan swasta. Kita juga menjemput beberapa industri pendidikan untuk turut mengambil peluang mendapatkan maklumat sebanyak mungkin akan menjadi ilmu berguna pada para pelajar dan pensyarah kita. Sementara itu, Kerajaan Sarawak telah meluluskan dana sebanyak 67 juta ringgit bagi menaik taraf semula jalan raya di Jalan Baru Matang PES 2 Petrajaya Kuching. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugak Mbas semasa mengadakan lawatan dan tinjauan ke tapak projek itu pada Selasa. Menurutnya, Kerajaan Sarawak telah bersetuju melantik kontraktor Mikron Sdn Bhd untuk mengendalikan projek berkenaan yang akan bermula pada 1 November 2022. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan menjelaskan projek ini akan mengambil masa kira-kira 18 bulan untuk disiapkan. We discussed with them since this project has been outstanding for a bit of time. So we are working out a work plan so that this project can complete with 18 months. And then at the same time we have problem of the street lighting. The street lighting they have agreed to install it within 3 months. 70 batang, this 70 batang street lighting. Jelasnya lagi, jalan baru itu nanti akan dipanjangkan 4.4 km serta penambahan 2 lorong yang baru. Dalam pada itu, beliau turut menambah sebanyak 70 batang tiang elektrik yang bernilai 8 juta ringgit akan dibina di sepanjang jalan itu yang merupakan peruntukan dari Kerajaan Sarawak. Tegasnya, Kerajaan Sarawak mengharapkan agar setiap projek yang dilakukan dapat dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan. Beralih berita di Simunjan, masyarakat diseru agar sentiasa menjalani saringan kesihatan untuk menjamin kesihatan diri. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan, Aula Adris berkata penyakit pada zaman kini kerap datang tanpa diduga atau menunjukkan sebarang gejala. Oleh itu, katanya saringan kesihatan ini penting agar doktor dapat memberitahu persediaan secara cara-cara menghadapi serta. Kerana pada zaman-zaman dahulu kita ada dengar penyakit nak pelik-pelik. Kini tu penyakit sudah macam-macam. Dan penyakit kini tu ada menampakkan simptom-simptomnya. Kita terkejutnya sakit. Terkejutnya ada gol. Oleh itu, katanya saringan kesihatan ini penting agar doktor dapat memberitahu persediaan serta cara-cara menghadapi dan mengubati penyakit berkaitan. Beliau berucap demikian ketika menyempurnakan program saringan kesihatan untuk wanita Dun Simunjan di Dewan Mesra Simunjan pada Ahad.
Dalam pada itu, Aula menyambut baik penganjuran program seumpamanya sebagai platform masyarakat setempat menjalani saringan kesihatan sekaligus mendapat tahu tahap kesihatan diri. Sementara itu, Adun Simunjan itu turut menyatakan bahawa hospital-hospital kerajaan kini mempunyai pelbagai kelengkapan dan mempunyai kos yang lebih murah berbanding hospital swasta. Jadi saya sarankan kita pergilah hospital untuk ngecek diri kita pun, kerana saya mikir kesihatan saya sendiri dan mikir kesihatan kita orang semua agar kita orang semua sehat walafiat. Berita berikutnya, beberapa kawasan di 3 bahagian di Sarawak iaitu Sibu, Bintulu dan Miri kini terjejas akibat bencana banjir. Menurut laporan daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak setakat jam 7 pagi pada Selasa, sebanyak 8 kawasan di Sibu telah terjejas akibat banjir. Antara kawasan terjejas di bahagian Sibu adalah seperti tertera. Selain itu, 8 lagi kawasan turut terjejas di Bintulu iaitu Kampung Kemunting, Jem Park, Kampung Asyakirin, Rumah Bayan Batu Lapan, Jalan Bintulu Miri, Kampung Setinggan, Sungai Sibiu, Kampung Baru, Desa Damai dan Bukit Orang. Manakala turut terjejas banjir adalah di bahagian Miri yang melibatkan 14 kawasan termasuk 2 sekolah seperti berikut. Sementara itu, satu pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka di Dewan Suara Bintulu pada 31 Oktober 2022 jam 11.54 malam dengan 25 keluarga melibatkan sejumlah 77 mangsa telah ditempatkan di PPS berkenaan. Mangsa-mangsa terbabit dari Kampung Kemunting, Kampung Asyakirin, Desa Damai, Kampung Baru dan juga Bukit Orang. Sedikit berita sukan, pasukan Kuching City FC KCFC menjadi satu-satunya wakil dari Sarawak mara ke peringkat suku akhir persaingan Piala Malaysia 2022 selepas berjaya menyingkirkan Pulau Pinang dengan kemenangan 2-1 pada aksi timbal balik di Stadium Negeri Petrajaya pada Isnin. Kuching City FC mara dengan agregat 4-3 selepas keduanya seri 2-2 dalam aksi pertama pada 26 Oktober lepas di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Pada perlawanan malam tadi, Kuching City FC terikat 1-1 dengan Pulau Pinang dalam aksi 90 minit hasil jaringan Muhammad Alif Hassan pada minit ke-62 menerusi sepakan percuma. Lucas Espidola da Silva terlebih dahulu meletakkan Pulau Pinang di hadapan menerusi jaringan pada minit ke-22. Kedudukan itu memaksa perlawanan diheret ke permainan masa tambahan. Wan Muhammad Faiz muncul wira Kuching City FC selepas menanduk masuk gol kemenangan tuan rumah pada minit ke-118. Pada peringkat suku akhir, Kuching City FC akan menentang Sabah FC pada 5 November di Stadium Negeri Petrajaya. Manakala perlawanan timbal balik di Stadium Likas akan berlangsung pada 11 November 2022. Sementara itu, nasib berbeza diharungi Sarawak United apabila tersingkir dari saingan selepas sekadar seri 1-1 menentang Kelantan FC malam tadi di Stadium Sultan Muhammad ke-4. Pada aksi pertama di Stadium Negeri Petrajaya, Sarawak United tumpas 0-1. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebab Fakta, salam UKAS.